sempurna atau tidak? Dah fikir elok. Aku ada ilmu pengetahuan agama, aku beramal dan berdakwah atau tidak? Aku diberi harta, aku keluarkan zakat dan kuat bersedekah atau tidak? Aku diberi kuasa, aku berlaku adil atau tidak? Nah, ini ada kuasa, asyik melakukan kezaliman. Dengan kuasa mengambil kesempatan membina kekayaan untuk diri dan keluarga. Yang saya cerita ni bukan pemimpin di Malaysia, tuan-tuan. Di Mesir, Husni Mubarak. Di Malaysia 2 kali 5. Kufur. Mentang-mentang berkuasa, kan? Tangkap rakyat ni, penjara rakyat ni, bunuh rakyat ni. Bashar al-Assad, laknatullah, kan? Kini Mesir pula. Dahsyat, tuan-tuan. Patutnya dengan kuasa tegakkan keadilan, berlaku adil kepada seluruh rakyat maupun tak ada musuh, termasuk tak ada musuh, kan? Tu dia. Ini tidak melakukan kezaliman. Bila kita, tuan-tuan, bersekongkol dengan kezaliman, kita bakal dilaknat oleh Allah. Ingat tu. Saya rasa pelik. Ada seorang ustaz di Malaysia ni, dia mempertahankan tindakan tentera Mesir menggulingkan Dr. Morsi, kan? Kan? Kita nak tanya dia pula, kalau takdir lah, tentera Malaysia menggulingkan kerajaan yang ada ni, kerajaan Persekutuan lah, dia nak kata apa pula, kan? Memihak kepada parti pembangkang lah, contoh, kan? Parti pembangkang jadi kerajaan baru, caranya menggulingkan kerajaan sedia ada. Agak-agak ustaz tu nak kata yang benar yang sama apa? Agak-agak, tuan-tuan. Ketika itu dia pusing lah, ini satu kezaliman. Kenapa? Pasal dia puak-puak tu mangkuk hayun ni ustaz. Faham Pak Di? Ustaz macam ni pun wajib ditembak naik ke bulan. Wajib, bukan sunat lagi. Sunat dia dah sunat dah, kan? Takkan nak sunat 2 kali, hilang terus lah, kan? Tu dia cerita dia, tuan-tuan. Ingat kita jangan bersekongkol dengan apa juga bentuk kezaliman. Al-la'natullahi 'alal zalimin. Allah melaknat golongan yang zalim. Islam kata apa? Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Hadis Bukhari. Orang Islam itu bersaudara. Orang Islam tidak menzalimi sesama Islam dan tidak membiarkan orang Islam dizalimi. Nampak? Tiba-tiba yang mengaku pandai hadis konon-konon, pembohong. Tak ada lah, dia bukan pakar hadis, pembohong ya. Di Malaysia ni pakar hadis, tuan-tuan, yang saya kenal seorang je, yang saya tahu lah. Ini memang pakar hadis, insya-Allah, Dr. Rodi. Yang lain doktor-doktor tu pembohong semua. Minta maaf lah sebut. Yang lain tu bukan dia pakar hadis. Dr. Rodi anak Melayu pertama yang mendapat PhD bidang hadis. Dia belajar ke Madinah. Seorang ulama, tuan-tuan, yang cukup tawaduk, tidak pernah mengkritik ulama-ulama silam. Ini boleh 1-2 hadis action, kritik Imam Ghazali, kritik Imam Syafi'i. Hang siapa? Mai aku nak test tengok ayat Quran. Sebab ulama-ulama silam tu, tuan-tuan, 30 juzuk apa? Mai aku nak test, ustaz tu panggil, ayat ni dalam surah ke berapa, ayat ke berapa, tolong bagi tahu. Mampus dia terkencing dalam kain. Aku pun nak test, boleh lah. Test tengok. InsyaAllah boleh jawab. Ayat-ayat yang saya hafal lah. Tak hafal memanglah tak ingat. Awak hampa ni tak erti sangat. Jangan terpengaruh, jangan terpedaya, tuan-tuan. Walaupun mereka memiliki PhD, perangai hasad dengki, kan? Ada pula dia sokong tindakan tentera Mesir menggulingkan Morsi. Sedangkan Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah berfirman usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Siapa yang menyokong kezaliman masuk neraka jahim. Mangkuk hayutnya ustaz. Aku jumpa dia, aku nak bunuh dia. Bukan bunuh jasad dia, bunuh kerjaya dia. Kita kempen ke surau masjid, jangan jemput lagi ustaz mangkuk hayut ni. Boleh?
Ini kufur tuan-tuan. Bila berkuasa melakukan kezaliman terhadap rakyat, ini kufur. Tengok Saidina Ali. Masya Allah, Saidina Ali ketika dia jadi khalifah, kan? Tuan-tuan, surah tuan-tuan ni unik juga tu. Buat cermin ada lubang boleh tendap aku pula tu. Hampa ni macam-macam idea. Nampak biji mata kan? Hai. Kan? Nak berhilang ngantuk kan? Tak ada apa. Aku nak cakap apa tau? Lupa lah. Nak cakap apa? Kuat sikit. Saidina Ali. Ketika dia jadi khalifah, dia manusia yang berkuasa. Khalifah tuan-tuan, macam Perdana Menteri, macam Presiden. Pada suatu hari, beliau mendakwa seorang Yahudi mencuri baju besinya. Tengok tuan-tuan. Tuan-tuan ingat lah, ni kisah ni. Dan tafsir Dr. Hamka ada. Ali khalifah, Arab dan Islam. Yang didakwa mencuri baju besi Ali ialah Yahudi, bukan Islam. Kedua-duanya dihadapkan ke mahkamah. Ingat hakim nama Syurai, Arab dan Islam. Ali khalifah, Arab dan Islam. Pendakwa raya. Yang didakwa atau yang dituduh Yahudi. Soalan yang ditanya oleh hakim kepada Ali, wahai Ali, apa bukti baju besi ini milik kamu? Itu dia. Kan? Kena bukti dulu. Jangan main tuduh ya. Tuan-tuan kena ingat ni. Hakim ni pegawai biasa tu. Ali tu khalifah. Khalifah macam presiden, macam Perdana Menteri. Dihadapkan ke mahkamah. Ali kata, aku tak ada bukti lah. Mana tahu kalau awak ada bukti ke, resit daripada Kamda ke Maidin ke beli ni. Ali kata tak ada. Oleh kerana Ali gagal membuktikan baju besi itu milik beliau, Hakim Syuraih memutuskan si Yahudi dibebaskan, tidak bersalah. Adil tak tuan-tuan? Adil tak? Kenapa Syuraih tidak memihak kepada Ali? Patutnya dia memihak kepada Ali lah, bangsa dia. Khalifah. Di luar mahkamah si Yahudi datang bertemu dengan Ali. Sebenarnya aku pungut baju besi ini yang tercicir dari kuda tunggangan kamu. Aku bukan curi. Tapi aku kagum Ali. Kenapa Ali kata? Karena engkau khalifah. Aku bukan Islam, Yahudi. Tapi dalam kes ini engkau sebagai khalifah boleh kalah. Aku respect Islam. Ali tanya kenapa? Dia kata kalau khalifah di Malaysia mesti menang. Yang tu aku tambah, nak bagi hilang mengantuk. Tu cerita tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku seterusnya? Si Yahudi mengucap 2 kalimah syahadah, memeluk agama Islam, dan Ali hadiahkan baju besi tersebut pada beliau. Beliau turun ke medan perang, gugur sebagai syuhada. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan? Kerana keadilan Islam. Nampak? Orang yang diberi kuasa tidak pernah melakukan kezaliman, bahkan mereka syukur, mereka guna nikmat tersebut kena pada tempat. Boleh? Ni yang kita nak, pemimpin macam ni. Ini asyik duk pertahan pemimpin yang zalim. Pelik pokok ustaz ni. Ini tuan-tuan, kalau dalam Al-Quran, pendakwah-pendakwah seperti mereka ini istilahnya ialah ulama-ulama anjing. Al-A'raf ayat 176. Ulama-ulama anjing. Al-A'raf surah ke-7 ayat 176. Ulama yang cari makan dengan ilmu agama. Nampak? Jadi habis satu bab. Kemudian kita diperingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jam tu lambat ke apa lu? Aku berasa macam ceramah kat 2 jam lah. Baru 8.40. Segmen yang kedua, kita nak jawab bagaimana, apakah usaha untuk memastikan kita mati dalam keadaan Islam. Ini kitab tafsir, bukan saya reka. Yang takwa tadi, ta'rif
Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekarang dalam kitab tafsir, setiap Jumaat kita diperingatkan, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Bagaimana? Apakah usaha untuk memastikan kita mati sebagai seorang Islam? Dalam kitab tafsir disebut ada dua yang wajib kita laksana, dan ada satu yang wajib kita jangan buat. Dua suruhan, satu larangan. Yang suruh kena buat tuan pengurusi, yang larang wajib ditinggal. InsyaAllah mati dalam Islam. Yang disuruh yang pertama ialah berpegang teguh dengan agama Islam, berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana agama Islam sumber utama dari Al-Quran dan As-Sunnah. Betul atau tidak? Nampak tak? Cuba kita dengar firman Allah, Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu semua kita berpegang teguh dengan tali Allah, jangan kamu bercerai-berai. Tali Allah, agama Islam, pegang teguh-teguh. Agama Islam sumber dari Al-Quran As-Sunnah. Betul atau tidak? Berpegang teguh. Kita baca hadis pula. Kitab Allah Azza wa Jalla huwa hablullah, man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Hadis Muslim tuan-tuan, bukan hadis biasa ni.